Terima kasih Yang Berhormat Rompin. Bismillahirrahmanirrahim. Tuan Yang di-Pertua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk makluman, wilayah ekonomi Pantai Timur ataupun ECR ini meliputi negeri Kelantan, Terengganu, Pahang dan daerah Mersing di negeri Johor. Sejak ditubuhkan pada tahun 2008, ECR ini telah menarik pelaburan berjumlah 57.68 bilion ringgit dan melibatkan peluang pergajaan kepada 55,000 orang. Khusus kepada kawasan Yang Berhormat Rompin, ia tersenarai dalam kawasan tumpuan pembangunan Mersing Rompin, di mana aktiviti-aktiviti pelaburan adalah berdasarkan kepada sektor pertanian, perindustrian dan juga program pembangunan modal insan. Ada dua projek yang terkini sedang dilaksanakan di Rompin. Pertamanya ialah projek pembangunan ladang bersepadu nenas Rompin berkeluasan 1,500 ekar di Kampung Tanam, di mana satu syarikat induk untuk projek ini telah pun dilantik pada 6 hari bulan Mac baru-baru ini dengan komitmen pelaburan sebanyak 45.6 juta ringgit dan jangkaan jumlah pengeluaran adalah sebanyak 70,000 tan metrik setahun buah nenas yang segar jenis MD2. Yang kedua ialah Pusat Penyelidikan dan Inovasi Lembu melibatkan kawasan seluas 600 ekar di Muazzam Shah, di mana satu syarikat induk bagi menjalankan operasi ini dijangka akan dilantik pada bulan Mei 2014, maknanya 2 bulan lagi. Ini melibatkan pelaburan swasta sebanyak 12 juta ringgit. Projek ini apabila beroperasi sepenuhnya pada suku tahun kedua tahun 2015, dianggarkan akan mempunyai sebanyak 1,200 ekor lembu tenusu yang akan diternak dengan jangkaan pengeluaran susu sebulan sebanyak 302,400 liter. Selain daripada itu, ECR juga mempromosikan kawasan perindustrian Muazzam Shah yang terletak di daerah Rompin sebagai sebuah destinasi pelaburan bagi sektor pembuatan. Kawasan ini mempunyai potensi untuk dimajukan, memandangkan ianya telah dilengkapi dengan infrastruktur asas mengikut keperluan semasa industri. Daripada segi penyediaan peluang pekerjaan kepada penduduk setempat pula, projek-projek yang dilaksanakan seperti ladang nenas tersebut telah mengambil ramai 50 orang asli tempatan untuk bekerja dengan syarikat induk, terutamanya di dalam aktiviti pembinaan, peladangan serta perkeranian. Dan jumlah pekerja dari kalangan orang asli ini dijangka meningkat apabila ladang beroperasi sepenuhnya menjelang tahun 2015. Dan bagi projek lembu tenusu tersebut pula, ia dijangka menyediakan 100 peluang pekerjaan kepada penduduk tempatan menjelang tahun 2020 dalam bidang profesional, teknikal, penyelidikan dan juga pekerjaan ladang. ECR juga melaksanakan program Empower ECR yang memberi penekanan terhadap pembangunan modal insan dalam kalangan masyarakat luar bandar bagi memenuhi keperluan pembangunan di ECR, iaitu program latihan kemahiran dan kesawanan yang akan dimulakan bulan depan yang melibatkan 400 orang peserta. Program ini terbuka kepada semua penduduk yang berkelayakan bagi meningkatkan pendapatan melalui penempatan pekerjaan ataupun menjadi usahawan. Terima kasih. Ya, sila Rompin. Terima kasih Datuk Seri Menteri Seputih Duk Bandar yang kacau ni luar bandar cerita. Saya nak bertanya kepada kerajaan membina agensi-agensi pembangunan wilayah yang banyak dahulu ditambah yang baru dengan koridor utara, timur, barat. Tapi dan KPI-nya syabaslah dari segi pelaburannya berbilion jumlah pekerjaannya. Tapi saya nak bawa satu isu yang membimbangkan. Bahawa semua agensi ini masih lagi membawa pelaburan atau wujud peluang pekerjaan masih lagi di bandar-bandar. Sama ada di bandar besar mana kecil. Tetapi sekarang kita lihat tekanan dari segi sara hidup adalah di bandar-bandar. Tetapi yang penting sekarang tekanan hidup di bandar. Untuk itu saya nampak bahawa agensi pertumbuhan yang membangun pelaburan ini mesti melihat kembali bahawa sekarang elok mereka membuatkan satu dasar membawa industri ke luar-luar bandar.
Bila kita KPI pelaburan, KPI peluang pekerjaan, jangan KPI kepada kawasan-kawasan yang bandar, seperti Bandar Kuantan, Terengganu, Kota Baru, tapi KPI pelaburan untuk luar bandar. KPI kepada pengujuan peluang pekerjaan di luar bandar. Kerana anak muda yang saban hari sekarang keluar ke universiti, kolej, mereka akan mahu kembali ke kampung mereka untuk bekerja. Tapi peluang pekerjaan tidak ada di kampung mereka. Seperti di kawasan Rompin, kawasan banyak. Untuk itu mengapa tidak agensi-agensi wilayah ni membuat satu anjakan bahawa mungkin dari segi insentifnya bagaimana membawa industri ini di kawasan luar bandar. Itu sepatutnya tujuan badan-badan baru ini. Kerana apa, kawasan-kawasan pembangunan industri yang sentiasa mereka ada insentif tertentu. Adakah kerajaan nak melihat kembali mencari insentif tertentu untuk kawasan-kawasan luar bandar, bukan saja Rompin. Banyak kawasan-kawasan luar bandar yang lain mana anak muda mahukan peluang pekerjaan daripada mereka berhijrah ke bandar. Ya, sila Menteri. Terima kasih Yang Rompin dan terima kasih di atas mal-malas yang diberikan. Memang kita nak pastikan bahawa kita mendapat satu pembangunan yang menyeluruh dan tidak memikirkan kawasan luar bandar. Sebab itulah kita fokuskan juga kepada kawasan-kawasan seperti Rompin. Cuma pendekatan kita selama ini ialah untuk memastikan apa juga aktiviti yang kita laksanakan ataupun promosikan adalah berdasarkan kepada value proposition dengan izin tempat-tempat tersebut dan mengambil kira infrastruktur dan natural resources yang ada di situ dengan izin. Jadi untuk kawasan Rompin sebagai contohnya, selain daripada projek pertanian yang sebutkan tadi, Rompin merupakan satu kawasan yang boleh dimajukan untuk aktiviti pelancongan seperti di kawasan hutan Endau Rompin dan juga Pulau Tioman yang dalam kawasan Rompin. Dan ini termasuklah untuk mempertingkatkan infrastruktur yang ada. Dan untuk peluang industri, kita sedar boleh dipertingkatkan lagi. Jadi itu kita akan melihat mana juga kawasan yang boleh dibangunkan dan menarik industri akan dibawa kepada kawasan luar bandar seperti yang disarankan. Terima kasih. Ya, Kota Baru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Terima kasih Datuk Dipertua. Dan terima kasih kepada Yang Menteri kerana menjawab dan Rompin yang membuka ruang untuk ECR. Ya, berhormat Datuk Yang Dipertua, ECR Wilayah Ekonomi Pantai Timur ini adalah satu projek yang memang baik untuk menambahkan pelaburan terutamanya di negeri-negeri Pantai Timur. Termasuklah Kelantan, masih lagi di dalam Pantai Timur Semenanjung Malaysia. Yang berhormat Datuk Yang Dipertua, saya ingin tahu mengenai perancangan ECR ni untuk mempertingkatkan pelaburan ataupun memulakan pelaburan di satu-satu kawasan di dalam kawasan ECR ni. Salah satu daripada elemen penting ataupun satu katalis kepada pembangunan pelaburan ini adalah pembinaan lebuh raya. Jadi dalam konteks ECR ini lebuh raya Pantai Timur, LPT. Saya ingin tahu daripada pihak Kerajaan Persekutuan sejauh mana perkembangan pembinaan LPT fasa ketiga, iaitu daripada Besut ke sempadan Thailand melalui Kota Baru dan juga Tumpat dalam perancangan kerajaan. Sedangkan daripada rekod saya yang saya ada, Yang Berhormat Menteri Kerja Raya pada 4 hari bulan 12 tahun 2005, pada masa itu Menteri Yang Berhormat Datuk Seri Sami Velu menjanjikan fasa ketiga ini akan bermula secepat mungkin pada masa itu. Tetapi sampai sekarang ini pembinaan LPT sambungan ini fasa 3 ini masih belum berjalan, walaupun ECR bukan agensi yang bertanggungjawab. Tapi saya kira ECR boleh memberi strong recommendation dengan izin kepada kementerian berkenaan atau kerajaan pusat untuk mempercepatkan pembinaan ini dan juga pelaburan secara umumnya. Terima kasih. Ya, sila Menteri. Terima kasih Yang Berhormat Kota Baru. Tuan Dipertua, untuk kita menjalankan aktiviti kita di wilayah tersebut, kita memerlukan kerjasama yang penuh daripada kerajaan-kerajaan negeri. Dan untuk itu kita kalau dapat lebih kerjasama yang lebih baik, kita dapatlah membangunkan. Untuk di negeri Kelantan, kita sedang membangunkan pelabuhan Tok Bali
dan ini akan dipertingkatkan lagi. Dan untuk projek lebuh raya Pantai Timur itu, minta maaf saya tidak ada maklumat itu. Saya akan minta rakan saya Menteri Raya untuk memberikan maklumat kemudian. Terima kasih.